Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telaga Al-Kausar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Hari ni hari apa? Kena PKP sampai lupa hari. Hari ni Rabu. Okey, hari ni Rabu 26 Mei 2021. Okey. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama saya dalam sesi permulaan ni. Seperti mana yang dijanjikan, lebih kurang pukul 11 lah 11 lebih ni saya tadi pesuh anak demam. Jadi alhamdulillah kena sebalut asam Jawa tadi ni, perah asam ni, balut-balut lumak-lumak badan, tidur. Okey. Jadi malam ni kita akan bincangkan satu tajuk Ni saya bukanlah baru, saya dah lebih kurang seminggu lah saya menulis satu artikel berkenaan dengan konflik Raja Muda Kedah daripada 1803 sampai 1821. Okey, saya tulis satu artikel ni berkenaan dengan tajuk yang saya bagi tahu tadi itu, dengan tujuan adalah untuk memberi pencerahan kepada, insya-Allah, kepada generasi-generasi ataupun para pekaji di kemudian hari berkenaan apakah yang berlaku kepada situasi politik di Kedah pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Okey, untuk makluman semua, saya punya bidang kajian mungkin yang baru tengok saya ataupun tak pernah tengok saya buat live, yang pertama kali mai ke page MHR, saya punya fokus ialah 4 sultan iaitu Muhammad Jiwa, Abdullah, Ziauddin dan Ahmad Tajuddin. Selain daripada tu saya kurang bagi tumpuan. Saya lebih berminat terutama sekali kepada zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Jadi apa saja yang berkaitan dengan Sultan Ahmad Tajuddin ni menarik minat saya lah untuk kaji. Saya pun tak tahu sebab apa saya kaji. Tapi kita gerak lah kan. Okey. Jadi jawatan Raja Muda ni adalah satu jawatan tradisional yang wujud dalam alam Melayu. Di China dan India pun saya rasa ada jawatan Raja Muda. Tetapi di Eropah tak ada title Raja Muda ni lah. Allah Alam, saya pun tak bisa dengar lah Raja Muda yang Prince. Selalu yang Prince ke apa tak ada lah istilah tu. Allah Alam, bisa awak saya pun kurang mahir lah bab Eropah ni. Okey. So cerita berkenaan konflik Raja Muda Kedah ni satu perkara yang saya rasa penting untuk dilihat dan dikaji semula, disebabkan yang pertama, bagaimana konflik ini menjadi batu asas kepada kewujudan polis pemisahan Setui, Perai dan Pulau Pinang. Ini satu isu yang bagi saya menjadi asbab kenapa akhirnya wujud wilayah ataupun negeri dalam negeri Kedah tu sendiri. Benda ni kita kena kupas, kita kena tengok betul-betul. Dia bukan satu benda yang kita hanya sekadar buat citation, ambil merujuk dan kita rujuk penulisan-penulisan yang dibuat oleh sejarawan-sejarawan sebelum ini. Tetapi tujuan kita mengkaji sejarah adalah untuk menyelesaikan satu persoalan yang berlaku dalam sekitar sejarah itu sendiri. Dalam isu konflik Raja Muda ni, dia banyak berkisarkan kepada dua watak utama lah, iaitu Tengku Bisnu dan Tengku Ibrahim. Waalaikumsalam kepada semualah jendela kembara. Dalam isu dua orang ni tadi ni, isu dua orang kerabat Kedah ni, mereka kedua-duanya adalah adik kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Okey, ataupun dikenali dengan nama Tengku Pangeran. Okey, jadi sebelum Tengku Pangeran menaiki takhta, berlaku konflik dalaman sebelum tu pada zaman bapa dia, iaitu Sultan Abdullah. Sultan Abdullah memerintah selama 20 tahun, 1778, 1778, 1798, 20 tahun.
Dan sepanjang tempoh 20 tahun tu berlaku satu konflik yang boleh kata dahsyat lah di utara yang melibatkan orang Kedah. Dan ni saya ada cerita lah dalam satu video saya berkenaan dengan Perancis Light iaitu berkenaan dengan Pulau Pinang lah. Apa boleh cari dalam YouTube saya, itu MHR, apa boleh cari di situ lah. Yang mana tak tengok lagi boleh tengok. Okey, jadi 20 tahun pemerintahan Sultan Abdullah ni, baginda tak sempat untuk melihat kepada isu-isu dalaman yang berlaku dalam istana dia sendiri. Terutamanya dalam pewarisan takhta. Tidak ada satu kenyataan daripada mana-mana. Waalaikumsalam. Terima kasih Ahmad Faris, Ahmad Rafid. Okey. Tidak ada satu, saya tak pernah jumpa lagi berkenaan dengan dakwaan mengatakan bahawa Sultan Abdullah mewarisi takhta baginda kepada anak dia. Tetapi merujuk kepada At-Tarikh Silsilah Kedah, perlantikan Tengku Zainuddin disebabkan dengan alasan bahawa ambil alah, main kedek pula dah. Tak no. Tak maulah. No. Nah. Ingat Lena dah. Okey, balik taman awak tadi dah. Okey, tidak mewariskan takhta kepada anak-anak dia lah, anak-anak Sultan Abdullah ni. Jadi At-Tarikh kata alasan yang dikemukakan oleh At-Tarikh ialah anak-anak Sultan Abdullah masih lagi muda. Benda ni menjadi satu polemik yang panjang, yang lama. Daripada tahun 28 bila mana At-Tarikh ditulis, tidak ada satu perdebatan ataupun satu kajian untuk melihat semula betul ke benda ni jadi. Jadi setengah orang kata kat saya, buat apa korek sejarah, buat apa korek benda yang orang dah tutup dan sebagainya kan. Tapi sejarah ni saya rasa ni dah 2020 kan. Sepatutnya dah ada kereta terbang. Tapi malangnya kita terbang ke mana-mana dah ni. Jadi pada saya, isu sejarah yang berlaku dalam sekitar zaman Sultan Ahmad Tajuddin ni perlu dirungkai semula. Kita kena tengok balik sebenarnya betul ke dakwaan yang dia buat ni kan. Sedangkan kita tahu bahawa At-Tarikh Silsilah bersifat istana sentrik, di mana dia mana buku tu lebih menjurus kepada untuk menceritakan perkara yang baik-baik lah berkenaan dengan pentadbiran setiap sultan yang berada di negeri Kedah. Okey, merujuk kepada soal Perancis Light semasa berlaku pertembungan di Patani seingat saya lah hampa boleh tengok balik. Waalaikumsalam warahmatullahi dalam video tu. Jadi Sultan Abdullah mengutuskan Tengku Pangeran sebagai wakil baginda untuk membuat perjanjian damai di antara Siam dengan Kedah lah 1795. Jadi kalau ikut logik kita lah, kemungkinan besar Sultan Ahmad Tajuddin berumur 20-an. Ini usia paling muda lah. Sebab kalau kita baca orang putih, Krakow yang buat perjanjian dengan Sultan Mahmud Jiwa, dia mai jumpa Sultan Mahmud Jiwa umur dia 16. Jadi kemungkinan pada masa tu kita ambil lah kata Sultan Ahmad Tajuddin ni umur dia 20-an. Okey. Yang ni dah timbul satu polemik. Betulkah dakwaan yang dikemukakan oleh Sultan Ahmad Tajuddin? Yang dikemukakan oleh At-Tarikh Silsilah Kedah. Okey. Itu satu cerita lah. Kemudian dipendekkan cerita, Sultan Zainuddin ataupun Tengku Zainuddin menaiki takhta pada tahun 1798. Dan 2 tahun selepas tu dibuat satu perjanjian pemajakan Sembarang Perai daripada 60 relung lebak ditambah lagi 60 relung yang akhirnya bersempadan dengan Kampung Kota. Kampung Kota ni dia ada 3 perjanjian Sembarang Perai. Okey. Banyak penulis ataupun pengkaji mengatakan bahawa anak-anak Sultan Abdullah tidak berpuas hati dengan Sultan Zainuddin adalah disebabkan oleh wang pajakan
Pulau Pinang dan Subang Perai sebanyak RM10,000 tidak diberikan kepada mereka. Mereka ni 10 orang. Sepatutnya pada Sultan Ahmad Tajuddin lah. Dia adalah waris yang sah sebab bapak dia yang buat perjanjian tu. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin kata, aku lebih layak lah untuk dapat terima duit tu. Tapi tiba-tiba Tengku Zainuddin ni boleh kata Pak Melaka dipas juga. Pak Melaka ni potong tengah jalan. Ni ada satu konflik lah. Konflik yang saya rasa itu saja saya boleh cerita lah. Saya tak mau cerita banyak-banyak about konflik orang ni. Disebarkan tu pada tahun 1801. 1801 Tengku Pangeran dan adik dia Tengku Bisnu pergi ke Singgora ataupun Songkla lah. Masa ni Songkla dah habis dah kalah. Songkla dah raja dia Cina. Bertemu dengan Raja Songkla memaklumkan keadaan-keadaan yang berlaku di Kedah lah. Kemudian Raja Singgora ni setuju untuk bawa mereka dua untuk bertemu dengan Rama yang kedua. Rama yang kedua ke Bangkok lah. Okay, selepas berbincang, selepas berlaku perbincangan di antara wakil Kedah dengan Raja Siam, akhirnya Rama II membuat keputusan untuk melantik Tengku Pangeran sebagai Sultan Kedah yang baru dan Tengku Bisnu sebagai Raja Muda. Di mana saya nak cari gelaran tu. Okey. Tengku Pangeran Rama I, minta maaf bukan Rama II, Rama I. Rama I memberi gelaran kepada Sultan Tengku Pangeran dengan gelaran Paya Ratna Songkram Ramapakdi Sri Sultan Muhammad Racana Wangsa. Manakala Tengku Bisnu pula diberi gelaran Paya Apai Nurat. Ini gelaran yang diberikan kepada Tengku Pangeran dan Tengku Bisnu lah. Jadi merujuk kepada Muhammad Ishaq Osman dalam buku dia Politik Tradisional Kedah. Ni buku dia, Politik Tradisional Kedah. Ketibaan kedua-dua ni, Tengku ni diiringi dengan 5,000 askar Siam. Okey. Sebenarnya semasa Sultan Zainuddin menaiki takhta, Sultan Zainuddin tidak melantik sebarang ataupun tidak melantik sesiapa pun di kalangan kerabat baginda ataupun anak-anak Sultan Abdullah sebagai Raja Muda. Yang menyebabkan pertelingkahan tu berlaku lah. Jadi pada satu ketika lebih kurang tahun 1802 ataupun 1798 sampai 1802 tidak ada jawatan Raja Muda di Kedah. Okay. Selepas pelantikan Tengku Bisnu sebagai Raja Muda, Sultan Zainuddin diturunkan daripada takhta dan diturunkan pangkat lah. Dan ini menurut apa yang saya kaji, Sultan Zainuddin tidak diberikan sebarang kawasan untuk memerintah. Kalau dulu dia duduk memerintah di Kayang, tapi selepas dia turun tu tidak ada catatan sama ada daripada Siam ataupun daripada British yang menyatakan kawasan yang ditadbir oleh Tengku Zainuddin. Okey, jadi Tengku Zainuddin ni kira macam terbuang lah. Dan kemungkinan dan mungkinlah juga sebab tu makam dia di Perlis tu duduk di kalangan orang yang biasa lah, walaupun ada kata tu makam Langgak, Perlis dan sebagainya. Tetapi kemungkinan disebabkan Tengku Zainuddin ni hilang jawatan, hilang segala-galanya, maka dia jadi raja biasa saja. Okey. Okey. Kemudian di celah-celah peristiwa tu timbul nama Tengku Sulaiman. Okey, siapa Tengku Sulaiman ni? Okey, Tengku Sulaiman yang kita biasa dengar ialah Tengku Sulaiman Perai, di mana beliaulah orang yang menyambut Sultan Ahmad Tajuddin pada tahun 1821 apabila Kedah diserang oleh Siam.
Kan ada dalam banyak catatan lah yang menyebut bahawa Tengku Sultan Kedah atau Sultan Ahmad Tajuddin mengundurkan diri ke kampung kota. Saya pun ada tulis dululah. Buku saya Gajah Putih tu saya ada tulis. Masa tu saya pun duk confuse lagi. Alhamdulillah lepas nanti saya pun dah kuih faham lah macam mana cerita dia. Jadi Tengku Bisnu ni adik kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Jadi ketika berlaku pergeseran di antara Sultan Ahmad Tajuddin dengan Sultan Zainuddin, tiba-tiba dalam satu surat dalam Benih Papers yang ditulis kepada yang Tengku Mak Saad berdasarkan pengakuan Tengku Mak Saad, iaitu menantu kepada Tengku Sulaiman, menjelaskan bahawa sebelum Tengku Sulaiman duduk di Perai, baginda, mereka ni tungku-tungku saya pun nak beliau baginda ni nama banyak lah. Baginda duduk di baginda menjadi penghulu di Perlis. Tetapi tidak dijelaskan. Dalam salah silah Perlis tak ada. Tak cerita langsung pasal Tengku Sulaiman. Tak cerita. Dalam peringatan Raja-Raja Kedah pun tak menyebut perihal Tengku Sulaiman. Tetapi di dalam surat yang dihantar oleh Tengku Mak Saad pada tahun 1845 kepada British semasa membuat pembelaan diri, menyatakan bahawa Tengku Sulaiman ni asalnya memerintah di Perlis, tetapi kemudiannya dibawa ataupun diminta untuk pergi ke Perai. Jadi dalam satu surat Siam, surat Pra Apai Nurat, surat Pra Apai Nurat ni surat Tengku Bisnu kepada Rama, kepada Raja Siam. Dalam surat tu menjelaskan bahawa Tengku Sulaiman bersetuju untuk berpindah ke Perai, tetapi bukan ke Perai asal dia, tetapi ke Karangan Kulim. Bersetuju untuk duduk di Karangan dan mentadbir kawasan Karangan tu lah. Mungkin dia jadi penghulu Karangan. Dan kedua-dua pihak, ketiga-tiga pihak lah itu, Sultan Ahmad Tajuddin, pihak Siam dan Tengku Sulaiman membuat satu perjanjian lah. Seolah-olah ada satu perjanjian di mana Tengku Sulaiman tidak akan mencampuri apa-apa urusan ataupun apa saja konflik yang berlaku di Kedah. Begitu juga sebaliknya. Jadi pihak Siam ni tak akan kacau Tengku Sulaiman ni. Jadi apa pun di Kedah, Siam tak akan kacau. Jadi barulah saya faham kenapa Tengku Sulaiman ni sampai kesudah Siam tak main serang. Ini penjelasan dia. Berdasarkan surat-surat Pra Apai Nurat. Okey, tu kita clear orang tu. Okey, selesai saya Tengku Sulaiman, dia pun dah belah pergi duduk ke Karangan. Okey. Kemudian dia menjadi satu tradisi dalam Kedah ni sejak zaman Sultan Muhammad Jiwa. Dan kalau hampa merujuk kepada tarikh silsilah Kedah ataupun kajian-kajian berkenaan dengan teori wilayah ataupun sepadan, menjelaskan bahawa dalam alam Melayu ni konsep wilayah dan sepadan tradisional adalah tidak jelas. Dan kabur. Jadi kita tak boleh assume, kita tak boleh buat hipotesis ataupun kita tak boleh buat satu jangkaan di manakah sempadan Perlis yang asal, di manakah sempadan Perai yang asal. Kita tak tahu. Macam Perai mungkin dia pasal dia dah batu terat, tapi macam Perlis Setui ni kita tak tahu luas keluasan dia yang mana. Saya duk cari dalam tarikh, katanya keluasan Perlis ni dia sampai ke Alok Madi. Sampai ke Alok Madi. Alok Madi dia Lostak. Alok Madi ni belakang Istana Anak Bukit. Jadi itu kalau ikut kenyataan yang saya baca lah dalam tarikh, kalau tak salah saya, itu adalah keluasan Perlis. Okey. Jadi betul lah tu, membuka cerita tebuk-tebuk. Itu kata kajian sejarah kan. Okey. Konsep kewilayahan Kedah dipercayai bermula pada zaman Sultan Muhammad Jiwa lah, di mana dengan jelas
pada zaman ni menceritakan tentang Perlis, tentang Setui, Lungu, Perai, Kerian dan sebagainya lah. Jadi bermula pada zaman Sultan Mak Jiwa ni lah baru kita nampak konsep kewilayahan ataupun kedaerahan di dalam pentadbiran tradisional Melayu Kedah. Benda apa tu? Pak? Jangan ketuk-ketuk. Okey. Dan semasa Sultan Muhammad Jiwa menjadi Sultan ni, saya balik, kita petah balik. Sultan Muhammad Jiwa menjadi Sultan Kedah. Baginda telah melantik adik dia lah, Tengku Zainuddin ataupun Sultan Zainuddin yang menjadi Sultan kemudiannya, memerintah kawasan Kayang, Perlis, Kayang, Setui dan Lungu. Dan ketiga-tiga kawasan ni menjadi satu kawasan tradisional lah, kawasan yang wajib lah untuk mana-mana Raja Muda memerintah. Dan kawasan ni termasuklah Kubang Pasu. Jadi Kubang Pasu, Perlis, Setui dan Lungu. 4 kawasan ni adalah 4 kawasan wajib ataupun 4 kawasan yang diserahkan kepada mana-mana Raja Muda. Okey. Selepas lantiknya Tengku Bishnu pun duduk memerintah di Kayang. Duduk di kawasan ni dan mentadbir lah. Tetapi cerita tu tebuk. Cerita ni saya pun baru jumpa dalam satu surat lah, Painurat tu. Jadi sebelum-sebelum ni menyatakan bahawa Tengku Bishnu ni, kalau kita baca contohnya Sejarah Negeri Setui, tulisan Abdullah Lang Putih. Abdullah Lang Putih. Kau terjemahan. Abdullah Lang Putih lah. Terjemahan Wan Adnan bin Wan Long. Sejarah Negeri Setui. Okay, 1971 menyatakan bahawa Tengku Bishnu ni dia tak mau duduk di Setui. Dia hanya duduk 2 tahun saja, 1809 sampai 1811. Okey. Itu nanti saya cerita pasal apa dia belah. Okey. Isyarahat politik. Okey. Saya ni tengah-tengah duduk. Okey. Pada tahun 1805, Tengku Pangeran secara rasminya ditabalkan sebagai Sultan Kedah yang baru di Istana Kota Stang. Tapi kemudiannya baginda memilih untuk duduk di Kota Kuala Kedah lah, lebih kurang 2 tahun sebelum berpindah ke Istana Pulau Tiga yang duduknya di hulu Sungai Merbuk. Okey. Pada tahun 1808, ini starting point, berlaku pergaduhan di antara Sultan Mak Tajuddin, Tengku Bishnu dan Tengku Ibrahim kerana wang pajakan 10,000 tu telah. Okey, untuk menyelesaikan masalah ni, Tengku Ibrahim dilantik sebagai Raja Muda dan diberikan kawasan Kayang. Macam saya ceritalah, Kayang Perlis ni kawasan tradisi kepada mana-mana Raja Muda lah. Jadi apa jadi pada Tengku Bishnu yang sebelum ni menjadi Raja Muda dan memerintah 4 kawasan tadi? Jadi Tengku Bishnu diturunkan daripada jawatan sebagai Raja Muda dan diberikan kawasan Setui dan Lungu. Kubang Pasu ni tadi ni diserap balik ke dalam negeri Kedah. Jadi lepas bincang pergi jumpa Siam apa semua, jadi itulah bagaimana berlakunya kedudukan Tengku Bishnu yang pi duduk di Setui. Okey. Setelah berpindah ke Istana Pulau Tiga pada tahun 1809, Rama I memohon supaya Kedah ni menghantar angkatan tentera membantu Siam di Jung Salang 1809. Okey. Jadi Tengku Bishnu saat tadi ni dia duduk di Setui. Setui dengan Salang ni tak jauh. Kalau kata naik kereta mungkinlah boleh makan masa sehari. Kalau naik kapal ni perasan tak sampai sehari. Kan, bukan ada traffic light. Betul tak? Okay, jadi orang yang dipertanggungjawabkan untuk
mengetuai angkatan tentera Kedah ni ialah Tengku Bisnu. Oh, ni cerita dia. Macam mana Tengku Bisnu ni nak belah daripada situ ni. Jadi Tengku Bisnu ni dengan 11 biji kapal. Sebelum ni saya ada cerita pasal kapal. Kapal Kedah. Okay, Tengku Bisnu pun pi belayak. Belayak sampai di Jung Salang. Berperang apa semua. Balik. Jadi atas jasa dia tu, Raja Siam ni, Rama ni dapat tahu bahawa Tengku Bisnu lah yang mengepalai perang bersama dengan Datuk Laksamana Temenggung, anggota desa dengan Parlimen Kedah ni pergi sana perang. Itu 1809 dan perang tu tamat pada tahun 1810. Jadi 2 tahun ni lah yang dinyatakan oleh Abdullah Lang Putih bahawa baginda duduk di kedua-dua kawasan ni selama 2 tahun dan selepas itu dia belah. Okey, dia belah daripada Setui dan Lungu ni disebabkan dia dah pergi berperang. Dan Gubernur Salang semasa serangan Burma pada tahun 1808 tu dia dah kena bunuh. Jadi Salang ni dah vacant lah, dah kosong. Jadi Siam ni dia duduk menggelabah. Dia kata siapa yang nak defend kawasan ni. Jadi dia pun suruh Gubernur Patalung. Gubernur Patalung untuk mengambil alih kawasan tu. Dan Tengku Bisnu ni dia rasa tak selesa lah kan. Takkan lah nak pergi mati kan. Buat apa? Takkanlah kita kalau berperang untuk negeri sendiri tak apa juga. Ni perang untuk negeri orang. Bukan boleh pedah pun kan. Perang lawan Burma. Jadi disebabkan tu Tengku Bisnu buat keputusan untuk belah daripada Setui. Ini cerita dia. Cerita yang sebenar-benar cerita. Bukan saja-saja kawan tu kata pungkok pergi belah. Tak. Okey. Tapi dia nak belah tu dia pergi ke Bangkok. Tengku Bisnu ni pergi ke Bangkok, bagi tahu dekat Raja Siam bahawa dia nak belah daripada Setui. Dia tak mau duduk dah Setui dengan Lungu ni. Dia kata aku nak belah lah, aku nak kawasan lain. Jadi dia memohon kawasan Kuala Muda, Kuala Merbuk dan Krian. Okey. Dalam Boni kata Sungai Yan. Tapi dalam surat Siam, Krian. Saya duk fikir Sungai Yan dulu saya tak tahu. Ni saya buat pengakuan. Okey, dulu memang dalam buku saya Gajah Putih memang saya tulis Sungai Yan. Pasal saya refer kepada Boni. Tapi bila mai kuih lama dah kita mengkaji ni, saya duk fikir Sungai Yan ni ada apa? Memang Sungai Yan ni ada pelabuhan mini. Memang ada pelabuhan lah. Tetapi dalam surat Siam menyebut bahawa Krian. Krian ni lagi besar lah pelabuhan dia sebab dia dekat dengan Pulau Pinang. Okey, jadi minta 3 kawasan tu. Tengku Bisnu minta 3 kawasan, dia pun pergi ke Bangkok dan dia kata kepada Raja Siam, abang dia ni berkomplot dengan Burma. Malah Sultan Ahmad Tajuddin menghantar bunga emas dan perak kepada Burma dan mengaku pertuanan Burma ke atas Kedah. Okay. Sebelum tu 1808 tadi ni, masa Burma dapat tawan Jung Salang ni, Jeneral Burma ni hantar surat kepada Sultan Ahmad Tajuddin menyatakan bahawa lah ni kami dah menang di Phuket, lebih kurang lah bahasa dia. Kami dah menang di Phuket, maka Kedah hampa tak payahlah duk tolong Siam, mai hampa join kami. Lebih kurang itulah bahasa dia. Dan hampa kena mengaku bahawa hampa ni berada di bawah naungan kami lah. Jadi surat tu sampai. Lama jugalah surat tu nak sampai. Tiba-tiba bila Sultan Ahmad Tajuddin balas balik surat tu, Burma dah kalah. Jadi kantui. Ni kantui yang pertama. Sultan Ahmad Tajuddin ni dia kantui 2 kali pasal kes Burma ni. Okey. Jadi atas benda tu lah, jadi Tengku Bisnu pun cerita pompang. Raja Siam kata, tak apalah kita abaikan hai Burma ni. Sebab Sultan Ahmad Tajuddin pun dah hantar hampa. Dah hantar angkatan Kedah kan. Menunjukkan bahawa dia ni tak belok lah. Kalau dalam surat Siam pun dia kata Sultan Ahmad Tajuddin ni serba salah. Saya mai satu tahap ni kadang saya fikir Siam ni macam baik pun dah kan. Mula nak sokong Siam pula kita ni.
Okey. Okey ya. Surat. Okey, selepas tu Tengku Bishnu pun diberilah kawasan ketiga-tiga kawasan yang dituntutnya tadi. Dan selepas tuntutan tu dibuat, kan dia belah 18 belah. 18, 12 dia pun belah. Dia pergi duduk di Merbuk dengan anak bini dia semualah. Jadi ketika duduk di Merbuk, dia pun hantar surat. Dia kata kat Raja Siam, aku tak ada apa nak bagi anak bini aku makan. Tak ada cukai, tak ada apalah. Kira dia menggambarkan, dalam surat tu menggambarkan kata Tengku Bishnu ni memang susah lah. Tapi kalau hangpa baca dalam surat-surat like, surat-surat Sultan Ahmad Tajuddin kepada Pulau Pinang, Kedah tu memang susah dah. Tak kaya dah. Memang habis boleh kat Siam. Memang Siam balas habis. Paksa. Contohnya, Sultan Abdullah tahun 1795, hujung-hujung dia nak mati ya. Dia nak mangkat. Apa bayang Kedah boleh beli 3,000 senapang pemuras. Senapang apa? Senapang. Cakap Melayu apa? Istinggar. 3,000 istinggar. 2,000 pemuras. 3 biji meriam. Beli sekali guih dekat Pulau Pinang. Tu nak abang kata kaya tak kaya Kedah time tu ni. Time Sultan Abdullah ni. Tapi saya duk baca tu 20 tahun 6 kali Siam minta. Mai minta. Aram jadah tu. Saya baca menggeram kan. Lepas tu mai pada zaman anak dia ni kira tak ada apa lah. Apa-apa ke dana habis. Dengan depa pekat duk berebut duit 10,000 tu lah. Pasal dah tak ada apa lah. Tu kalau hampa baca dalam Street Factory Record SFR, macam mana Kuala Muda ni boleh naik. Lepas Pulau Pinang selesainya, Kira Kuala Kedah ni dia jadi base, naval base ataupun pangkalan laut. Kira kapal-kapal perang semua duduk di Kuala Kedah. Kapal dagang duduk di Kuala Muda. Jadi cerita dia Kedah masa ni dah hilang dah keupayaan dia sebagai pelabuhan entrepot. Dulu saya ingat 1821. Rupanya awal lagi daripada tu. Tahun 1800 ni dah memang total loss lah. Dah kepekat. Dah kelai pula dah. Okay. Okay. Jadi dia duduk di Merbuk. Dia duduk Merbuk, cerita apa dia susah apa semua. Jadi Raja Siam pun bagi kawasan barat daya Siam lah. Di pulau-pulau kecil-kecil tu, atas Pulau Panjang apa, atas Wallah Alam lah. Tapi disebut di kawasan tu ada sarang burung. Jadi Raja Siam kata lah, Bishnu ambil lah kawasan ni. Waalaikumsalam Ras. Ambil lah kawasan ni. Segala hasil dalam pulau ni, terutamanya sarang burung ni, hampir jual lah. Dulu sarang burung ni memang komoditi penting lah di negeri Kedah. Sekali dengan tek kelawak, apa lagi lah, benda-benda hutan ni lah. Tapi malangnya Tengku Bishnu ni tak sempat merasai hasil tu lah. Sebab tahun 1815 dia meninggal. Tapi tak jelas kenapa dia meninggal. Tak ada, saya baca surat Siam, tak ada, British pun tak ada. Tak tahulah kod terselit tahu mana-mana kan, saya tak jumpa lagi. Tapi setakat pembahasan saya tak jumpa apa-apa dia mati. Lepas Burma kalah kat Phuket, Burma pun tertelos terus juga ke. Tak. Burma macam ni duk kuat Tapi dia duk, orang kata apa, deslok. Deslok Ustaz. Pasal dia pun terkejut kan. Deslok sampai 1824 last. Dia nak try lagi sekali serang Siam. Tapi British pula main sapu dia. Sapu hauk terus. Habis. Tu cerita lain. Itu hampa boleh baca dalam, hampa type dekat Google. Hampa type Kedah dalam kancah peperangan Cakri dan Tekun Baung. Tu kertas kerja tu saya tulis, diterbitkan di UKM. Hampa type lah. Boleh cari tu, hampa download. Boleh baca lah. Lebih kurang lah cerita dia. Okay. Sat-sat nah. Tumpah jumpa ni edit dia.
betul panjang. Oi. Okey. Okey. Kisah Tengku Ibrahim. Tengku Ibrahim ni dia dah naik jadi raja muda. Waalaikumsalam buat Ahmad Fatih. Okey, pada tahun 1812 selepas Tengku Bisnu ni dapat ketiga-tiga kawasan tu tadi atas perkenan Siam. Sebenarnya bukan dia perkenan Siam. Siam ni dia terpaksa campur tangan. Kalau hampa baca dalam silsilah Palih Raja Ligok ni dia kata kat Kedah ni. Dia kata dekat Tengku Sulaiman, aku tak salah saya. Dia kata kepada Syekh Arun. Dia kata ni, hampa tak letih ke bergaduh? Hampa tak letih ke perang sama-sama hampa ni? Perang sama sendiri ni. Ni dalam silsilah Palih. Bukan saya pandai-pandai buat palatau. Ni silsilah Palih ada tulis. Raja Siam, Raja Ligok ni kata hampa tak serabut ke? Duk perang sama-sama hampa ni. Kan? Tapi dia tak tahu. Kata perang tu pasal dah. Walau bila miskin. Perang ni. Punca utama orang perang ni pasal perut lah. Kalau perut lapar memang bergaduh. Kita fikir cara itu sudah. Okey, tahun 1812. Tengku Ibrahim menentang keputusan yang dibuat oleh Sultan Ahmad Tajuddin. Jadi kawan membara. Dia kata aku ni raja muda. Pasal apa aku tak dapat 3 kawasan ni? Kan? Maknanya dia dapat sikit. Dia dapat kayang saya. Jadi tak puas hati. So apa jadi pada setui dengan Lungu tadi lepas Tengku Bisnu belah? Tengku Bisnu belah. Waalaikumsalam. Ya, Cik Siti Wahidah. Ni best saya ni mengaji sekali di USM. Orang pandai-pandai ni. Saya tak apa cerdik. Kawan satu best. Okey. So setui dan Lungu ni diberikan kepada Raja Songkla. Jadi siang kata, hai biar kosong. Orang balas. Tak ada siapa bertanggungjawab atas kawasan tu. Jadi setui dengan Lungu ni diserahkan kepada Songkla. Okey. Jadi balik cerita Tengku Ibrahim ni. Tengku Ibrahim pun tak puas hati. Tengku Ibrahim kata, lah aku nak Kuala Muda. Kuala Muda masa ni tengah top lah. Kan? Disebut sebagai Monte Carlo of the East. Memang kalau hampa baca C.S. Wong Cina memang puji lah. Kalau hampa baca tulisan-tulisan Cina ni. Cina kata masa ni memang Kuala Muda ni memang kaya lah. Kalau dulu saya duk ingat ada gambaran, ada satu lukisan berkenaan dengan pusat judi, pusat candu apa semua. Tu benda zaman dulu tak pelik. Abang jangan buat pelik zaman lah. Zaman dulu tak pelik. Kita kena fikir zaman dulu. Kaji sejarah ni kita kita pembatah balik. Jangan kita ambil benda yang belakang tu kita main adaptasi dengan zaman sekarang. Memang tak kena lah. Okey. Jadi saya pun baca lah buku ni. Ni buku ni USM terbit. Lembah Sungai Merbuk Muda. Adalah lebih-lebih kurang lah contoh dia. Ni pun ada sebut lah satu artikel menyebut tentang pertelingkahan konflik Raja Muda tu lah. Tapi tak detail. Okey. Jadi masa ni ni saja nak info kat apa. Dalam SSR State Factory Record Kuala Muda ni diserahkan kepada 2 orang Cina. Yang saya ingat nama seorang tu Cik Toah. Cik Toah ni yang diurus pelabuhan Kuala Muda. Ni saja letak apa perkiraan hari lah. Okey. Jadi Tengku Ibrahim ni tak puas hati. Menetap. Okey, tak puas hati. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin ni pujuklah Tengku Ibrahim. Abang kan pujuk. Dia pun pujuk, dia kata ni Ibrahim hang tak payahlah duk marah-marah kan. Bagilah kawasan tu.
Hang duduk pergi lah Sat. Nanti aku fikir lah macam mana cara kan. Nak bagi balik, nak bagi Kuala Muda ni kat hang. Lebih kurang betul lah. Jadi duduklah Tengku Ibrahim di Kayang selama 4 tahun. Sebab dia Raja Muda. Okey. Situ dengan Lungu ni habis. Beli kat Siam dah. Kat Songkla. Okey. Namun tak lama kemudian lepas 4 tahun kawan dah gelisah tak lepi dah. Dia pun belah. Kalau apa baca dalam Silsilah Polih ni, Tengku Ibrahim ni dia hempuk buah nyok. Dia kata kat orang Polih, dia kata duduk di Polih ni orang tua-tua Polih macam mana nak tahu dia, tak lebih tua daripada monyet beruk ke macam mana, lebih kurang tu lah. Jadi Tengku Ibrahim ni pun belah pergi duduk di Perai. Belah duduk Perai. Masa tu bila dah dengar dah Tengku Ibrahim ni nak melancarkan penentangan kepada Sultan Ahmad Izzuddin, jadi Sultan ni pun suruh adik dia seorang lagi bernama Tengku Embun. Tengku Embun serang Perlis. Jadi masa Tengku Ibrahim belah pergi duduk di Perai, Perlis ni ditakbir oleh Syekh Harun. Ni Syekh Harun Jamalul Lail. Kalau hampa rujuk kepada Yazid buku ni. Allah. Itulah dalam buku ni. Hanya buku ni saja yang menyebut ada tarikh yang menyebut bahawa Sultan Izzuddin menyerahkan kawasan Arau kepada Syekh Harun. Lepas dia turun tahta tu, kemungkinan besar Syekh Harun ni pun kena buang jawatan. Pasal dalam Silsilah Polih menyebut bahawa ada 2 nama disebut yang bertemu dengan Raja Ligok, iaitu Datuk Arau dengan Datuk Cuping. Jadi duk confuse lah, saya pun duk confuse lah. Naknya Syekh Harun ni mai ikut mana pula? Apa jadi kat dia kan? Okey. Tak apa cerita Syekh Harun. Jadi Tengku Embun pun pergi serang Syekh Harun. Jadi Syekh Harun pun katanya dalam Silsilah Polih menyebut bahawa Syekh Harun ni tak balas. Tu yang dalam tarikh tu yang kata Tengku Embun ni dia pergi di gua Abau ke Tang Kodiang tu, dia pergi tembak Maryam halau ke Polih. Tapi Syekh Harun tak balas. Tak tahulah, saya rasa pasal Polih tak ada Maryam, sebab tu dia tak balas. Ataupun Syekh Harun ni tak mau bergaduh pasal dia orang luar. Dia ni kira dia kahwin dengan kalau tak salah saya, dia kahwin dengan Tengku Sopiah. Tengku Sopiah ni anak pada Sultan Izzuddin. Jadi Sopiah dengan Bun ni sepupu. Jadi dia ni orang luar, jadi tak mau bergaduh lah. Nak campur pula kawan pun sengap lah. Jadi Syekh Harun pun hantar surat pada Tengku Ibrahim. Hantar surat beritahu kami dah kena serang lebih kurang betul lah. Jadi Tengku Ibrahim pun mai daripada Perai ni serbu pergi ke Polih, lawan pang-pang dengan Tengku Embun ni. Tengku Embun pun berunduk balik ke Kedah. Lepas perang tu Tengku Embun patah balik pergi duduk di Kuala Muda. Tak lama lepas tu Tengku Embun pun mai serang. Berperanglah Tengku Embun, angkatan Tengku Embun. Tengku Embun tu sabar. Okey, jadi berperanglah Tengku Embun dengan Tengku Ibrahim di Kuala Muda. Perang. Maka meninggallah Tengku Ibrahim dalam pertempuran tersebut. Okey. Sebelum saya lupa, dalam peringatan Raja-Raja Kedah tidak menyebut nama Tengku Bisnu. Dalam tarikh pun tak sebut nama Tengku Bisnu. Jadi dalam penulisan Raja Kedah tidak menyebut langsung nama Tengku Bisnu. Tak sebut. Dihilangkan terus. Tapi dalam surat-surat Siam berlambak nama dia. Taklah. Mungkin dia baik dengan Siam. Kan? Okey. Sebelum nak jadi perang tu, masa dia Tengku Bisnu hidup 18, 15, sebelum masa dia duduk gaduh-gaduh tu Tengku Bisnu hidup kan. Dia mati 18, 19. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu, masa diserahkan Kayang pada Syekh Harun, pihak Siam campur tangan lagi sekali dan mencadangkan, sebab Perlis dah kosong. Tengku Ibrahim kan dah belah daripada Perlis. Jadi Syekh Harun ni orang luar kan.
Dia Siam kata, hang ni siapa kan? Kami nak kerabat Kedah lah. Jadi Siam pun cadang Tengku Abdullah Ibni Sultan Ahmad Tajuddin menjadi Raja Muda Kedah. Tapi tak sebut Raja Muda Kedah. Dan surat Siam dia tak sebut Raja Muda Kedah. Dia hanya sebut Pemerintah Kayang. Tapi secara tradisi ni, siapa yang duduk Kayang tu Raja Muda lah. Ini takrifan saya. Tak ada dalam mana-mana yang surat-surat, tak ada lah. Ini takrifan saya sendiri. Sebab secara tradisinya macam tu. Siapa duduk Kayang, dia Raja Muda. Dia macam contoh Turki lah kan. The Magnificent Century kan. Siapa duduk dekat nama satu tempat tu, satu kota tu, dia ni memang akan jadi Raja Muda. Okay. Jadi Tengku Bishnu kata tak apalah. Dah kata nak sangat Kuala Muda, buat main Perlis tu. Jadi bila kata lagu tu pula Ustaz Mat Tajuddin ni kat tak mau. Allah serabut pula, gaduh pula. Ustaz Mat Tajuddin kata tak maulah bagi Perlis. Pasal Perlis Siam dah kata bagi kat anak aku. Jadi Tengku Bishnu kata kalau hang tak mau tu hang punya pasal, lebih kurang tu lah macam orang Kedah tu. Jadi tak mau sudah. Hampir bergaduh dengan Ibrahim tu. Hang bergaduh dengan Ibrahim tu. Dah Ibrahim nak Kuala Muda. Kalau dia nak Kuala Muda, dia ambil. Tapi aku nak Perlis. Dia bergaduh pula. Mereka 3 beradik lagi sekali. Sampailah Tengku Ibrahim mati. Bila mati, selesailah kes tuntutan Kuala Muda. Kuala Muda pun dapatlah kepada Tengku Bishnu. Tapi nak jadi cerita, Tengku Bishnu pun mati pada tahun yang sama. Mati 2 beradik saat ni. Habis lepas mati tu, habis semua kawasan-kawasan ni dapat balik kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Okey. Selesai. Ni cerita kat hampa ni 45 minit. Saya tulis ni sengkang mata sampai pukul 4 pagi, hampa tahu tak? 5 hari tak tidur. Ada model tu belilah buku ke apa ke, support lah, saya pun nak beli buku kak. Jangan lupa war-warkan Peace Kataha. Promote lah sikit, kau tolong kawan-kawan kan. Okay. Okay. Ni banyak cerita flashback Okay. Masa duk bersisih 18-12 tu, Datuk Bendahara dan Tengku Abdullah baru saja pulang daripada Tongkoh. Yakni saya pelik jugalah daripada Tongkoh ni. Saya pun jumpa satu je daripada Abu Yang Adil. Okay. Untuk menyerang Perak. Jadi dimaklumkan bahawa untuk serang Perak lah. Jadi 18-13 rupanya kalau hampa baca pasal apa arahan tu dikeluarkan pada tahun 18-13, tetapi serangan dibuat pada tahun 18-17. 4 tahun tu. Pasal apa ambil masa 4 tahun? Rupanya cerita tadi tu lah. Dan Rashid, bang, minta maaf bang, saya tak kaji Dan Rashid tu. Saya tak dan. Saya fokus 4 ni je. Dan Rashid 2 ni dia pendek sangat. InsyaAllah mungkin lah masa-masa ke depan ni saya dah selesai depan 4 orang ni, saya pergi pula Dan Rashid. Tapi lambat lagi lah. Jason King yang pitch apa yang selalu saya gambar tu kan Jason King yang lain lah. Okay. Lepas tu rupanya 4 tahun tu tadi kan, tadi mereka bergaduh 4 orang kan, 3 beradik. Okay, mereka bergaduh 3 beradik. 18-16 selesai. 18-17 Datuk Bendahara dengan 200 hujit pau 5,000 orang pilah serang Perak. Ni ada satu soalan, siapa tanya saya pasal perang Perak dalam WhatsApp. Dia kata betul ke perang tu jadi? Jadi dalam surat Sultan Abdul Malik Mansur Shah kepada British menyatakan bahawa Perak sudah pun ditakluk oleh Kedah. Walaupun orang Perak ada pendapat-pendapat mengatakan bahawa perang tu tak jadi pun. Hanyalah sekadar mengaburi mata Siam dan pihak British. Saya tak
pada saya lah benda ni tak boleh nak dibuktikan. Hang bukan duduk pergi dengar mereka bersembang berdua kan. Jadi apa yang ditulis atas rekod itulah yang kita pegang. Kalau kita pergi lawan di mahkamah pun benda yang bertulis, bukan benda hiasi ataupun benda cerita mulut tu tak boleh pakai. Jadi Sultan Perak pun mengaku kata Perak ni dah ditadbir oleh Kedah. So dalam buku saya Gajah Putih tu, Datuk Bendahara ni dia tak balik. Katanya dalam satu buku, saya pun tak ingat lah, lama lah, nanti lepas saya baca, masa ni tiba-tiba kena sakit kusta. Pakat-pakat duk sakit kusta di Perak Tengah tu lah. Jadi Datuk Bendahara pun kena sopak. Orang tak sebut kusta, orang sebut sopak. Jadi mereka ni hak 2000 tadi ni duduklah di Perak Tengah tu, nikah lah dengan orang tempatan. Sebab itulah di Perak tu ada tradisi di antara ataupun perhubungan di antara Kedah dengan Perak. Hak tu pula mai lah pula cerita kemudiannya Kedah pasal mak anak-anak. Kan? Dia saja selit-selit gambar. Saya beranak di Perak. Saya besar di Kedah. Mak setahun saya terus hidup Kedah. Tok Wan, tok nek saya orang Pulau Kedah. Bapak saya beranak di Pulau Pinang. Mak saya orang Perak. Jadi saya kelas saya 3 negeri ni. Jadi sabuk lah tu. Jiwa duduk di Kedah, tapi isi duduk Perak, tak payah. Kalau dengan bapak lagi Pulau Pinang kan. Okey. Jadi perang perang mengaku. Okey. Okey, tidak lama kemudian, semasa angkatan ni duk berperang di Perak, Tengku Umbun ni Tengku Umbun dia dilantik sebagai Raja Muda atas jasa dia mengalahkan Tengku Ibrahim. Okey. Masa mereka nak lawan Tengku Ibrahim di Kuala Muda, Sultan Ahmad Tajuddin memohon bantuan daripada Raja Siak. Jadi Raja Siak ni menghantar Tengkulung Putih. Tengkulung Putih. Gadis Perak lawa-lawa. Nak mengaku lah. Okey, ni Brandon Lambert yang kacau tu ya. Okey, tak mana tadi. Jadi Tengku Sultan Ahmad Tajuddin ni memohon bantuan daripada Siak, dan Raja Siak menghantar Tengkulung Putih. Inilah asal dia, watak Tengkulung Putih. Dulu saya pun tak tahu. Ada waris dia kata mereka ni main pada Aceh. Rupanya Tengkulung Putih ni bukan orang Aceh, orang Siak. Jadi atas jasa dan sumbangan yang diberikan oleh Angkatan Siak, terutamanya Tengkulung Putih, maka dikahwinkanlah Tengkulung Putih dengan Tengku Jam-Jam. Ni cerita dia macam mana Tengku Jam-Jam ni dibawa lari pula oleh Siap pada tahun 1821 ketika keduri berlaku di antara anak Datuk Bendahara dengan Datuk Laksmana. Dia kata Tengku Jam-Jam ni memang segak lah. Kata dalam buku manuskrip tersebut memang lawa. Warnanya putih dan kulit muluh dan sebagainya lah. Jadi kahwinlah, selesai. Okey. Lepas tu Tengku Umbun ni naik sebagai Raja Muda, pilah ke Ligok. Pasal apa? Dia pun minta kawasan Setui dan Kayang. Tapi Sultan Ahmad Tajuddin tak mau bagi. Yang pertama bukan tak mau bagi. Yang pertama sebab Kayang tadi diberikan kepada Tengku Abdullah, anak dia. Manakala Setui kena pergi minta di Songkla. Kena minta kat Songkla. Jadi kawan tak mau nak serabut lah. Dia tak payah, duduk lah, makan pencin tu dah. Lebih kurang tu lah. Jadi Tengku Umbun ni tak puas hati, pergi jumpa Raja Ligok. Ni 18 ni. Dah dekat-dekat dah. Masa Tengku Umbun duk pergi nak dalam perjalanan ni, duk mengadu kat Raja Ligok, tiba-tiba satu watikah pun turun mai. Satu surat daripada Siap menyatakan bahawa Sultan Ahmad Tajuddin dinaikkan taraf sebagai Chow Praya. Chow Praya ni besar kan. Dia bawah sikit pada Somdet Chow Praya. Maharaja lah Somdet ni.
Nek sebagai Cawaperaya, di mana kedudukan Sultan Mahmud Tajuddin ni sama level dengan Raja Ligok. Okey. Jadi Raja Ligok ni tak berhenti. Tengku Anum. Apa tiba-tiba Tengku Anum? Tengku Anum nak baca silsilah Parli. Nanti kita buka cerita dah. Sabar tak? Okey. Kemudian Tengku Bisnu ni duk sembang-sembang, Pok dapat tahu kata Tuan Mak Tuji ni naik sebagai Cawaperaya lah. Sejam lah. Nek Raja Legok tak berhenti lah. Sebab selama hari ni dalam tradisi antara Kedah dengan Ligok ataupun tradisi di Segenting Kera, semua negeri-negeri naungan Siam yang berada di Segenting Kera menghantar bunga emas melalui dua negeri saja, iaitu Songkla dan Nakhon Sitang Barat ataupun Ligok lah. Jadi hanya dua negeri ni saja yang boleh menghadap Raja Siam. Kira kalau negeri Melayu ke, negeri lain-lain ke di Segenting Kera tu, kalau nak pergi ke Siam, kena lalu dua raja ni dulu. Barulah pergi ke Bangkok. Jadi bila naik sama level, celah tu pula Sultan Kedah kata, Raja Siam kata, Kedah tak payah hantar bunga emas melalui Ligok, hang boleh hantar terus. Kawan barah. Kan? Sebab tradisi sudah diubah. Okey. Jadi Tengku Embul pun mengadu mengadu mai. Tak dapat kawasan tu juga. Tapi sekitar tahun 1821 berlakulah Perang Kedah Siam. Dan apa yang berlaku pada Tengku Embul? Tengku Embul akhirnya dibunuh oleh Pra-Pakdi Borirak dengan Payah Sanuktan di Masjid Zahid. Kacau. Lupa lah. Okey. Jadi Tengku Embul ni pun matilah. Mati kena belah dada. Itu apa boleh baca dalam atas Dibelah dadanya dan kemudiannya dibelah dadanya di Masjid Zahid. Kemudiannya dipindahkan mayatnya dipindahkan ke Langak lah. Habis, selesailah cerita. Raja Ligok Cina. Bahasa perhubungan dulu ada, kalau baca surat-surat Siam, dia akan pakai dua bahasa lah. Bahasa Siam dan bahasa Melayu lah. Kalau Ligok dia akan pakai bahasa Melayu. Tapi kalau pergi Bangkok kena cakap Siam. Jadi orang Kedah, raja-raja dulu boleh cakap Siam lah. Dan Raja 1839 tu dua bahasa tu bahasa tak malah. Sebab kalau hampa baca dalam buku Anthony Farrington, Law Mission to Siam, masa James Law jumpa Raja Ligok tu, ada seorang perantara di antara mereka dua ni, orang India. Sebab James Law dia tak boleh cakap Siam, dia tak boleh cakap Melayu, jadi dia cakap orang putih. Jadi India ni yang jadi translator. Tengku Yaakob, nama dia Tengku Yaakob. Dia gelak orang Tengku Embun, nama gelaran dia. Yaakob Embun tu orang yang sama. Okey. Maka selesailah cerita Tengku Embun. Jadi siapa ini menjadi Raja Muda? Lepas perang dah perang 1821 pom. Jadi punca kepada serangan Ligok ni duk try push Burma ni. Push Raja Rama. Duk abad kat Rama ni. Kedah ni dah lain macam dah ni. Duk hantar surat duk nak mengaku Burma jadi raja depa gitu ni. Rama Siam tak BP lah kat depa. Tapi kalau hampa baca betul-betul serabut. Kalau saya jadi Raja Siam, saya serabut. Depa 10 beradik bergaduh 5 orang. 5 ni bergaduh tak habis-habis. Hampa bayang 18 tahun 1803, 1815 sambung pula dengan Tengku Embun 1801 lah. Lebih kurang apa? 18 tahun bergaduh. Ui, serabut je. Ui. 18 tahun Siam ni duk selesai masalah Kedah ni. Serabut.
Jadi dah serabut. Bagi saya lah, ni pendapat saya lah. Jadi nak bagi selesai masalah, pergi perhabis berang. Tu yang serang 1821. Mula serang Raja Legok. Raja Siam ni kalau baca surat Siam, Rama 2, Rama 3 ni, dia kalau boleh dia tak mau perang. Tak kira apa kata saya sokong Siam pula. Tak, tapi kalau membaca surat, memanglah surat Siam, dia kata mestilah Siam nampak bagus. Tapi daripada satu sudut, saya duk tengok macam, sebab Siam ni dia tengah kalut dengan Burma. Kan? Tiba-tiba duk berlaku pula konflik dekat Kedah, kat Kelantan. Kan? Kelantan duk kalut kat tu, Patani pun duk kalut kat tu. Jadi 3 negeri ni duk serabut, duk mengganggu usaha Siam nak meluahkan kuasa dia ni. Nak mempertahankan wilayah-wilayah dia daripada Burma. Burma pula duk asak. Jadi serabut cantas palah abang. Sebab tu 1821 depa main serang. Tu antara punca lah. Tapi cara dia serang tu kejam lah. 18 kalau hampa baca perang Kedah Siam pun memang hampa nak selesai masalah raja, hampa pergi bunuh rakyat, buat apa? Kan? Apa salah kita rakyat ni kan? Okey. Jadi Tengku Abdullah dilantik sebagai Raja Muda. Dalam Benih Papers tak salah. Pak Lang dalam Benih Papers dah sebut nama Pak Lang. Kalau tak salah saya lah, dalam Benih Papers ada sebut lah Tengku Abdullah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Tapi selepas dia Angkatan Kedah berjaya menakluki Kedah, Kota Gula Kedah, masa tu Sultan Ahmad Tajuddin duduk di Melaka. Jadi Sultan Abdullah diisytiharkan sebagai Sultan Kedah yang baru lah. Tapi tak lama lepas tu kena pambat dengan Siam. Saya rasa tahun 1838 kot. Pasal dia dengan Tengku Mat Saad tu. Okey. Jadi selesailah cerita Tengku Abdullah. Saya pun tak kaji lagi Tengku Abdullah masa bak bagi selesai ni tu. Sebab yang ni vital ataupun sangat penting untuk menjelaskan suasana yang berlaku. Sebab tak ada lagi orang sentuh. Saya dah baca banyak jurnal, artikel apa semua. Tak ada yang betul-betul dia, orang kata apa, dia perkemas lah. Dia betul-betul nak cerita siapa duk. Saya pun duk fikir nak buat map kan, nak tunjuk kawasan-kawasan tu. Okey. Lepas tu nak selesai masalah, skip cerita. Nak selesai masalah. Jadi Sultan Raja Siam kata, lah ni kita nak selesai masalah Kedah. Nak selesai masalah Kedah. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin diminta menghadap Raja Siam ke Bangkok. Di Sultan Ahmad Tajuddin dia tak mau. Dia kata kalau pergi lagi tak kena tikam saja. Jadi dia buat tulisan, hantarlah anak dia Tengku Zainal Rashid, Tengku Da'i. Tengku Da'i hantar pergi ke Bangkok. Lepas bincang mai, dalam masa duk bincang tu timbullah nama Tengku Anum. Tahun 1842 Tengku Anum dilantik oleh Siam sebagai Sultan Kedah. Boleh diberikan kepada Tengku Hasan. Nama Tengku Hasan ni ada dalam surat-surat lain. Memang Tengku Hasan ni memang ada lah. Yang tak ada nama Tengku Mun. Tetapi ada satu nama misteri, iaitu Raja Ahmad Mata-Mata. Lebih kurang itulah, perang mata ke mata-mata. Raja Ahmad Mata-Mata, lebih kurang itulah. Jadi Raja Ahmad Mata-Mata ni lah bersama dengan Datuk Bendahara yang menghantar bunga emas. Jadi siapa Raja Ahmad ni? Wallahu a'lam bisawab. Tu celah mana mai Tengku Anum pula sebagai hantar, orang yang menghantar bunga emas. Sedangkan dalam rekod Siam dan British menyebut nama Raja Ahmad sebagai orang yang mengutuskan bunga emas. Nanti saya cek balik tahun dia. Okey. Lepas tu tak mana lagi. Okey. Jadi nak selesai masalah tu, Siam pun kata tak apalah, bagi balik Menari Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Dan dilantiklah Tengku Da'i menjadi Raja Muda. Tengku Da'i pun naik pasal mereka tak mau
British dan Siam tak mau Tengku Abdullah. Sebab dalam surat-surat British mengatakan bahawa Tengku Abdullah ni orangnya kerah dan sudah pastinya akan melawan British. Siam pun dia tak setuju pasal Siam kata sebelum-sebelum ni Tengku Abdullah ni lah duk lawan. Tengku Ahmad Cenok. Okey. Lepas tu duk baca komen ni jadi pula Tengku Na'i Tengku Abdullah. Okey, Tengku Abdullah ditolak. Jadi Raja Siam mengarahkan supaya Kedah dipecahkan kepada 4 negeri. Hak ni lah cerita dia macam mana boleh ada negeri Kubang Pasu, negeri Perlis, negeri Setui dan Lungu. Pasal daripada tahun 1800 itu memang dah ada 4 wilayah ni. Jadi tradisinya tu sudah ada. Jadi Siam duk semak mai. Lah kita pakai pentadbir asal tapi dalam tarikh menyatakan bahawa Sultan Ahmad Tayuddin menghadiahkan kawasan-kawasan ni kepada Tengku Anum, Tengku Mak Akib dan boleh kat siapa? Syekh Harun Jamalullah, Syekh Husin Jamalullah. Timbul pertikaian. Sejarah-sejarah kata Mengenai Siam kata pasal apa boleh bagi kat Tengku Mak Akib, pasal Tengku Mak Akib dan Syekh Harun, Syekh Husin. Sedangkan kedua-duanya ni bersama-sama dengan Tengku Abdullah menentang penaklukan Siam kat atas Kedah. Pasal apa bagi kat mereka? Itu satu cerita yang lain. Itu saya ada jawapannya tapi cerita lain. Okey. Jadi selesai cerita konflik Raja Muda. Habis lepas sana Muhammad Bukhari sana. Okey, jadi tahun 1845 Sultan Ahmad Tayuddin mangkat. Tengku Abdullah mangkat. Tengku Abdullah. Sebelum tu adik sebelah Tengku Abdullah mangkat, Tengku Tam. Dia sebut perempuan Tengku Tam lah kot. Tengku Tam ni mak dia Tengku Kudin. Mangkat juga. Hari 3 orang mangkat. Dia pada tahun 1845 46 Tengku Na'i menaiki takhta dengan menggunakan gelaran Sultan Zainal Rashid yang Zainal Rashid berapa? Zainal Rashid pertama ke kedua? Pertama. Pakailah gelaran Sultan Zainal Rashid. Okey. So apa jadi kepada daerah Krian? Jadi Krian ni Zainal Rashid pertama. Okey, Zainal Rashid pertama. Jadi Krian ni orang putih kata Perak punya. Sedangkan dalam surat-surat Siam mengatakan Krian adalah milik Kedah. Jom kita pergi tuntut Krian daripada Perak berdasarkan surat Siam. Mana ni? Okey, selesailah cerita konflik Raja Muda. Zaman Rashid ada agak bergaduh sampai zaman Sultan Hamid. Nak panjang ni konflik Raja Muda ni. Sampai Sultan Hamid lah. Kita habis. Okey. Tengku Anum penghulu Pulau Pisang. Dia jadi penghulu Keplu tu kemudian. Penghulu Keplu tu kemudian. Lepas dia diberikan kawasan Kubang Pasu, dia pergi duduk di Keplu. Dia berulang-alik daripada Keplu dan Pulau Pisang lah. Okey. Balik pada soalan tadi. Nama Bukhari. Ada persoalan yang masih belum terjawab tak tentang sejarah para Kedah Siam ni. Mungkin ada rahsia masih tersimpan di dalam Istana Negeri Kedah. Wallahualam bisawab. Tapi daripada setakat pembacaan saya merujuk kepada bunyi search factory record yang mula ditulis pada tahun
1811 dan semualah rekod-rekod lama-lama ni menjelaskan situasi yang berlaku pada zaman Perang Kedah Siam tu. Saya rasa boleh kata 70 ataupun 80% daripada keseluruhan cerita Perang Kedah Siam ni dah cover lah daripada satu sudut lah, itu sudut politik. Tapi daripada sudut sosialnya tak ada lagi orang buat kajian, tak banyak lah kajian. Rahsia masih disimpan di sana negeri Kedah tu, wallahu a'lam bisawab. Perak tu kita tinggal Kuala Kasar je kat depa. Okey. Jadi selesai. Nak tahu sebab apa pengaruh Bugis kurang di kerajaan Kedah? Hello. Okey, ni cerita ada lebih kurang lah soalan Muhammad Rizal. Okey. Sebelum tu hampa jangan lupa untuk like saya punya YouTube. Hampa cari MHR, like kat situ. Dan lepas tu apa lagi ya? Okey. Kepada yang belum tahu, ni buku, dalam ni ada artikel saya yang terbaru bertajuk Kota Kuala Kedah. Diterbitkan oleh UKM. So kalau hampa nak beli, apa boleh buka di UKM Press lah. Dalam ni ada artikel saya berkenaan dengan Kuala Kedah. Cerita berkenaan sudut Kuala Kedah daripada sudut warisan lah. Apa boleh dapatkan buku ni. Jangan lupa support lah. Lepas tu baca and then maklumkan feedback kepada saya. Saya nak tahu juga. Okey. Kemudian untuk buku-buku yang lain, sebelum saya nak jawab soalan ni, soalan Al-Haizal pasal pengaruh Bugis tu. Okey. Sebelum ni saya ada cerita buku berkenaan dengan Peringatan Raja-Raja Kedah. Saya pun dah refer balik berkenaan Peringatan Raja-Raja Kedah ni. Dalam Peringatan Raja-Raja Kedah menyebut bahawa Tengku Ibrahim yang menjadi Raja Muda Kedah bersama dengan Sultan Ahmad Tajuddin. Maknanya pada tahun 1803 tu Tengku Ibrahim dengan Ahmad Tajuddin lah yang ditabal menjadi pemerintah Kedah. Ini Peringatan Raja Kedah ni berbeza dengan apa yang ditulis daripada Siam. Surat Tengku Bisnu kepada Siam. Dan Siam balas lah. Ada Tra, dia panggil Tra. Kalau ikut pendapat Siam tu pendapat Siam Tengku Bisnu yang naik. Dan sejarawan pun banyak yang mengatakan bahawa Tengku Bisnu yang menjadi Raja Muda. Tapi dalam buku ni Peringatan Raja-Raja Kedah menyebut bahawa Tengku Ibrahim, dan langsung tidak menyebut tentang Tengku Bisnu. Ada 2 bab menceritakan tentang perihal ni. So buku ni ada lagi 20 kot, tak salah saya lah. Apa boleh beli dekat page Shopee Kataha, Batik Kataha. Apa boleh cari buku ni, apa tahu pun apa buka je Shopee, type Peringatan Raja-Raja Kedah, apa boleh belilah. Tak banyak dah, ada 20 lagi. So siapa yang tak ada lagi, belilah. Cetak 500 kopi, habis lah. Saya pun tak tahulah, rakyat Malaysia ni 30 juta, nak jual 500 kopi pun cukup payah. Habis apa guys? Sebelum nak menjawab soalan ni, promote sikit. Ni buku saya, Gajah Putih di Bumi Keroda, Perang Kedah Siam. Kepada yang belum beli, boleh beli buku ni. Take juga di Shopee Kataha. Boleh cari dekat Shopee Kataha ataupun type saja tajuk buku ni dan lihat kat appeal lah. Promote buku sikit. Cerita panjang-panjang kan. Hampa kena baca lama, baru otak tu berkembang. Kan? Dan sekurang-kurangnya membantu saya lah. Membantu saya juga. Tentang pemisahan Perlis, terpisahnya Perlis daripada Kedah. Ini buku saya. Dengar. Ini buku yang diterbitkan oleh Unimap. Dalam ni ada artikel saya berkenaan dengan pemisahan Perlis. Hampa boleh beli daripada penerbit Unimap lah, Unimap Press. Hampa boleh dapatkan buku ni, hampa boleh baca lah. Okey, cari dekat Unimap Press. Ini apa yang saya cerita, saya ambil keseluruhan cerita Perlis duduk di sini.
Yang saya sebut pelih berbut-ubut tu sebab saya nak tulis ni, tapi saya dah citation lah. Termasuk dengan peringatan Raja-Raja Kedah dan buku-buku saya yang lain. Okey. Jadi menjawab persoalan Cik Muhammad Rizal lah, pengaruh Bugis kurang di Kedah. Okey. Pengaruh Bugis ni paling awal pada zaman Sultan Zainuddin lah. Zainuddin yang pertama, di mana ada nama seorang Juang Tawa. Tapi kemudiannya tahun 17 masa zaman Sultan Muhammad Jua, tahun 1730 berlaku serangan berlaku perebutan kuasa di antara Sultan Muhammad Jua dengan Raja Nambang 1740. Dan Sultan Muhammad Jua menjemput Daeng Merewah. Kemudiannya untuk mendekatkan perhubungan di antara kedua-dua negeri, maka dikahwinkan Daeng Perani dengan Tuku Aisyah. Tuku Aisyah 1740 saya pun tak ingat dah tarikh. Okey, pendek cerita, Daeng Merewah ni, Daeng Perani meninggal, kena tembak. Mati di Kuala Kedah. Okey. Pengaruh Bugis sedikit sempat menyerap masuk ke dalam Kedah apabila Kedah memakai gelaran Sultan Muda, iaitu setelah Sultan Abdullah ataupun Tengku Abdullah Ibni Sultan Muhammad Jua dilantik sebagai Sultan Muda Kedah pada tahun 1740. Sultan Muda Kedah ini tarafnya adalah sama dengan Yam Tuan Muda Johor yang digunakan di Johor lah. Okey, 1740. Itu pengaruh dia lah. Okey. Jadi kalau kita balik cerita berkenaan dengan Bugis di Kedah ni, kan Sultan Kedah dia tak mampu bayar 15 Bahara Timur yang dijanjikan kepada Angkatan Bugis tahun 1770. Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji ke Raja Haji? Raja Haji, bukan Raja Haji Fisabilillah. Raja Ali. Aduh, confuse tak? Raja Haji Ali 1740 menyerang Kedah dan menuntut baki 12 Bahara Timur daripada Kedah. Tapi Sultan Muhammad Jiwa kata dia tak boleh nak bayar. Jadi dalam apa nama buku Bugis lah? Lupa pula. Alah, tak ingat dah. Benda kena cari saja tak jumpa. Dalam buku Bugis ataupun pembaca hikayat Bugis dan sebagainya menyebut selepas serangan tu sama Ahmad Jua dia belah duduk di Kayang lah. Duduk di Kayang, duduk dengan adik dia lah. Kemudiannya dipendekkan cerita, Angkatan Bugis bertemu dengan Sultan Muhammad Jua, berbincang-bincang dan selesai secara baik. Tapi penyelesaian itu tidak dinyatakan dengan jelas. Tufat Nafis. Tidak dinyatakan dengan jelas apakah terma perjanjian syarat-syarat yang menyebabkan perjanjian tu dilupakan lah. Maknanya macam mana daripada settle tu tak ada. Okey, tapi saya selalu sebut benda ni. Saya baca kat satu tempat, saya pun tak ingat kat mana. Sultan Muhammad Jiwa bersetuju untuk memberikan Kuala Kedah kepada Bugis, kepada orang Bugis. Hampa duduklah di sini sampailah apa bila-bila, hampa duduklah di sini. Jadi semasa berlaku serangan Siam, saya pun tak ingat lah, saya baca blog apa, wallahualam, saya tak ingat dah. Aduh, sayang. Jadi salah satu kata penulis tu, komplot Ligok menyerang kota Kuala Kedah disebabkan dia nak halau orang Bugis ni. Mungkin sebab orang Bugis duk tuntut duit hutang nak bayar lah, tak kisahlah dengan siapa pun. Ini hang bayar. Jadi katanya serangan awal kat atas kota Kuala Kedah 1821 tujuannya adalah untuk menghalau orang Bugis. Ini satu sudut yang lain lah, wallahualam bisawab. Okey. Tapi orang-orang Bugis lepas pada serangan tu, semua orang Bugis buang gelaran. Tak pakai daeng, tak pakai apa semua. Dan terus serap menjadi orang Kedah lah. Dan faktor yang lain disebabkan tak ada pemimpin. Peristiwa subuh. Siapa ni? Kak Ayah banyak Bugis. Allah.
Apa ni? Okey. Out of contact. Farhan tu ngantuk dah. Biasalah faktor usia. Berkenaan dengan Ulang Raja Kapitan, hampa boleh baca dalam tadilah saya sebut tu, kancah peperangan tu, hampa boleh dapatkan jurnal tu free dekat UKM. Kancah hampa tik kancah Kedah lah, lebih kurang tu kancah Kedah Cakri Kombau tu keluar lah nama saya, hampa boleh baca lah. Pernahkah terkuduk ditabam sebagai Raja Muda oleh Sultan Abdullah Mukarram Shah? Abdullah Mukarram Shah terkuduk. Terkuduk ni anak dia. Dekat saya, tak Allah alam. Tunku Abdullah saya tak jumpa apa ni? Setakat pembacaan saya, Sultan Abdullah tidak melantik anak-anak dia sebagai Raja Muda. Sebab masa tu Raja Muda adalah adik dia, Tengku Zainuddin, Ku Ismail. Encik Herman tak mau tulis tentang Kayang. Oh, Puteri Wanang Sari. Saya bukan tak mau tulis pasal Kayang. Saya dah cuba tulis. Tapi silap pula. Tapi artikel saya ni dalam buku ni, saya cerita betul-betul ni. Saya korek habis 7 kali kena tapis. 3 kali saya dah pelih main baca. Malas dia malas. Okey, so tu saja daripada saya. Anak pun dah teriak, dia demam. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Apa yang saya cerita tu adalah berdasarkan apa yang saya kaji. InsyaAllah saya akan terbitkan kajian ni nanti di dalam mana-mana jurnal. Hampa boleh baca lah. Dan jangan lupa untuk terus menyokong produk-produk yang dikeluarkan oleh Kataha. Jangan lupa menonton ataupun subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube. Jangan lupa dengar balik ceramah-ceramah saya dan bebelan saya berkenaan dengan sejarah Kedah. Tengah bosan-bosan PKP ni, hampa carilah channel YouTube tu, hampa dengar-dengar lah. Ada banyak video. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.